Selamat bahagia, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV dan sudah pastilah hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang saya kira cukup penting sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita ialah ke arah kesejahteraan cyber. Dan tentunya kenapa kita memilih topik ini? Ini ialah sempena dengan sambutan Hari Keselamatan Internet yang telah pun kita sambut 2 hari yang lalu, tetapi difahamkan bahawa sambutan ini akan berterusan sebenarnya sepanjang tahun dengan pelbagai program dalam usaha untuk memberi kesedaran sebenarnya kepada pengguna-pengguna, kepada rakyat Malaysia secara keseluruhannya tentang penggunaan internet, dan mungkin tidak akan jadi perkara-perkara yang tidak diingini sebenarnya. Dan saya juga sebenarnya tertarik hati dengan apa yang disebut oleh yang berhormat, iaitu Fahmi Fadzil selaku Menteri Komunikasi dan Digital sempena dengan sambutan Hari Keselamatan Internet 2023 ini, di mana beliau sendiri telah pun membuat gesaan supaya semua pengguna untuk sentiasa berwaspada ketika menggunakan internet, media sosial dan lain-lain aplikasi. Baiklah, tetamu yang sudah pun berada bersama saya di studio Ruang Bicara ini, kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang kepada yang berbahagia Datuk Dr. Haji Amiruddin Abdul Wahab yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif di Cyber Security Malaysia. Jadi Tok, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Lama kita tak berjumpa ya. Lama juga. Jadi terima kasih banyak Tok kerana sudi bersama kami. Ya. Dan mungkin menarik juga Tok ya, kalau kita juga izinkan sebenarnya penonton-penonton kita untuk bertanya apa saja berkaitan dengan topik yang kita bincangkan hari ini di Ruang Bicara, dan seperti biasa jugalah kami menyediakan 2 talian kepada anda, iaitu di 03 2697 9767 dan juga 03 2697 9768. Baik, ini sesuatu yang menariklah bila kita bercakap tentang sambutan Hari Keselamatan Internet itu ya. Dan saya difahamkan negara kita sebenarnya telah pun mengadakan Hari Keselamatan, menyambut Hari Keselamatan Internet ini sejak pada tahun 2010 lagi tu ya. Jadi ramai juga yang mungkin tak mengetahui tentang apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan Hari Keselamatan Internet itu tu. Okay, terima kasih Syarkawi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bila kita sebut tentang Hari Keselamatan Internet atau dalam bahasa Inggeris dipanggil Safer Internet Day, ia adalah merupakan satu acara sambutan di peringkat global yang telah dimulakan pada tahun 2004 oleh sebuah badan namanya InSafe daripada Kesatuan Eropah atau European Union. Dan dia disambut pada uniknya, dia disambut pada hari kedua, minggu kedua, bulan kedua setiap tahun, iaitu hari kedua Selasa, minggu kedua kepada bulan kedua itu bulan Februari. Jadi tarikh dia sebenarnya berubah-ubah. Pada tahun ini dia jatuh pada 7 Februari, iaitu 2 hari yang lepas, yang disambut bukan hanya di Malaysia tapi disambut oleh lebih 200 negara di seluruh dunia. Dan di peringkat global dia ada tema dia lah, dia panggil Together for a Better Internet. Namun di Malaysia kita sambut macam mana Syarkawi sebut tadi, kita bermula pada 2010 yang diterajui oleh Cyber Security Malaysia. Dan kita mengadakan, selain daripada tema peringkat global, kita juga ada tema tempatan, mengambil kira ekosistem keadaan suasana di ketika itu. Dan pada tahun ini kita menyambut dengan tema Cyber Malaysia Madani. Dan ini merupakan tujuan program Hari Keselamatan Internet ini disambut adalah bertujuan untuk mendedahkan pengguna-pengguna internet supaya mereka berhemah dalam penggunaan internet, dan pada masa yang sama mendedahkan budaya yang positif bila mana berada di alam cyber. Dan ini juga menggalakkan dan menyarankan pengguna-pengguna internet melengkapkan diri mereka dengan kefahaman asas dalam isu-isu keselamatan cyber. Sebab kadang-kadang kita menggunakan, namun dalam keadaan sedar atau tidak, kita tidak tahu bahawa di sana ada ancaman-ancaman yang boleh berlaku kepada kita. Jadi tanpa kita mempunyai ilmu yang asas mengenai isu keselamatan cyber, dengan ini sekurang-kurangnya dapat mengurangkan risiko kita menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah tersebut. Jadi itulah tujuan Hari Keselamatan Internet yang disambut setiap tahun, dan dalam konteks ini adalah lebih 200 negara di seluruh dunia.
Saya tertarik hati bila Datuk sebut tentang istilah keselamatan cyber itu sendiri itu ya. Daripada pemerhatian Datuk sendirilah selaku Ketua Pegawai Eksekutif di Cyber Security Malaysia, sejauh mana isu keselamatan cyber ini di Malaysia khususnya, dan apakah Datuk melihat bahawa sekiranya bimbingan tidak diberikan dengan sewajarnya, mungkin apa yang Datuk sebut tadilah penipuan dan sebagainya, scammer dan sebagainya akan memainkan peranan mereka, dan apakah Datuk melihat bahawa ini merupakan satu isu yang cukup serius sebenarnya yang perlu diberi perhatian oleh semua pihak? Baik, kalau kita lihat sebenarnya ancaman cyber ni adalah satu yang berlaku setiap hari. Bukan hanya di Malaysia tapi di peringkat global, dalam pelbagai bentuk ya. Dan ini yang kita kena faham. Dan kenapa ia berlaku? Kita juga tahu bahawa bukan hanya Malaysia, tapi boleh kata hampir seluruh negara di dunia menuju ke arah digitalisasi. Jadi kita mendigitalkan negara kita, kita mendigitalkan organisasi atau bisnes kita, dan kita juga sebagai pengguna menggunakan teknologi digital. Boleh kata semakin ramai penduduk di dunia adalah merupakan pengguna internet. Kalau tak salah saya dalam satu statistik, lebih kurang 5 bilion ataupun lebih kurang 65% penduduk dunia adalah pengguna internet. Dan dalam konteks di Malaysia lebih tinggi, hampir 90% atau hampir 90%, atau salah saya 89% penduduk negara adalah pengguna internet. Jadi bermakna ramai yang apa kata connected kepada internet. So bila kita connected ni, bila kita berhubung dengan internet, sebenarnya kita juga terdedah dengan pelbagai risiko ancaman cyber. Jadi ini yang kita kena faham. Dia mungkin dalam bentuk penipuan, ya, dia mungkin dalam bentuk pencerobohan ataupun penggodaman, dia mungkin juga dalam bentuk serangan kod-kod hasad, ataupun dipanggil ransomware, malware, attack dan sebagainya. Jadi ada pelbagai jenis. Jadi ini yang menyebabkan perlunya pengguna internet mempunyai asas tentang isu-isu ini, memahami ancaman-ancaman yang ada, supaya mereka boleh mengambil tindakan yang bersesuai untuk melindungi diri bila mereka melayari internet. Ya, sebab kita memang kalau yang belajar selalunya kita belajar menggunakan internet, tapi kita jarang mendedahkan diri kita atau didedahkan dengan ilmu-ilmu yang boleh melindungi kita bila kita berada di dalam internet. Sebab kalau kita tengok apa jua teknologi, ya, dia sebenarnya dia macam serampang dua mata. Ada kebaikan dan ada keburukan. Kalau macam contohnya kalau kita pisau, pisau adalah satu teknologi untuk potong buah, potong sayur, jadi kebaikan. Tapi pisau juga yang sama adalah teknologi yang boleh guna untuk mencederakan orang, malah boleh membunuh orang. Jadi begitu juga internet. Kita tak nafikan kebaikan internet, teknologi digital yang memberikan kebaikan kepada kita, memudahkan komunikasi, kerja lebih produktif, berkesan, efektif dan sebagainya. Tetapi pada masa yang sama, kita tak dapat lari dengan bila mana kita berhubung, dan semakin berhubung di peringkat global yang tanpa batasan ini, kita terdedah dengan ada individu ataupun organisasi atau penjenayah-penjenayah yang mengambil kesempatan untuk menyerang kita ke ataupun mengancam kita, menjadikan kita mangsa mereka. Jadi inilah benda-benda ilmu yang perlu kita fahami, menyedari bahawa sekarang ni kita ada alam maya atau alam cyber ini, yang mana kita perlu bila kita berada di situ, kita perlu berwaspada. Bila Datuk sebut tentang berwaspada, how serius sebenarnya itu ya, bila kita bercakap tentang rakyat Malaysia sendiri yang mungkin menghadapi ancaman cyber ini melalui penggunaan internet, dan daripada pandangan Datuk sendiri, kesedaran rakyat Malaysia sendirilah dalam menyiapkan diri mereka menghadapi situasi yang begitu mencabar sebenarnya bila kita bercakap tentang penggunaan internet, ancaman cyber dan sebagainya. Kesedaran saya lihat ada peningkatan, tapi belum memadai. Sebab itu kita lihat banyak insiden-insiden masih terus berlaku. Pada masa yang sama kita lihat semakin ramai menggunakan internet. Jadi kadang-kadang mereka tidak sedar, dan bila tidak mempunyai asas tadi itu yang menyebabkan mereka terdedah. Kalau kita lihat statistik contohnya, sebagai untuk melihatkan sejauh mana keadaan di Malaysia, contohnya dari sudut kami di Cyber Security Malaysia, kita ada satu pusat bantuan Cyber 999, di mana pengguna internet dia boleh melaporkan sebarang insiden
yang mereka alami. Ya, mereka boleh call kami contohnya dekat 13882999. Mereka boleh email kami di cyber999@cybersecurity.my. Mereka boleh datang sendiri ataupun boleh download mobile app free di Cyber99. Tujuannya untuk melaporkan contohnya sama ada mereka kena godam ke serangan malware dan sebagainya lah, penipuan dan sebagainya. Jadi berdasarkan statistik contohnya dia memang naik turun tiap-tiap tahun. Ya, contohnya pada tahun 2021 kita menerima dalam lebih kurang 10,016 insiden yang dilaporkan kepada kita, dan antara kategori yang tertinggi ialah kategori yang dipanggil penipuan dalam talian. Ya, tak salah saya dalam lebih kurang 7,000 lebih insiden yang merupakan hampir 70% daripada keseluruhan insiden yang dilaporkan. Selain dia betul ada insiden berkaitan tentang pencerobohan, tentang sekian kod-kod hasad. Pada tahun 2022, hujung tahun lepas, statistik tersebut menurun sikit. Tapi saya tak kata kita ni selamat. Ya, dia menurun sikit, di mana dia ada 7,292 insiden yang dilaporkan kepada kita. Tetapi kalau kita lihat dari segi statistik yang diberikan oleh PDRM, contohnya dalam aspek penipuan, contoh dalam konteks 2022 kita menerima dalam 4,000 lebih insiden berkaitan dengan penipuan. Tetapi yang kita bimbang ialah dari segi jumlah kerugian itu. Dan ada satu statistik daripada PDRM yang menyatakan bahawa daripada Januari 2022 hingga kepada Julai 2022, iaitu 7 bulan yang pertama, terdapat kerugian sebanyak RM414 juta ringgit disebabkan oleh kes-kes penipuan atau jenayah cyber. Ya, dan bila dilihat statistik daripada Januari sampai Disember, maksudnya the whole year, sepanjang tahun, jumlah kerugian kepada negara ataupun rakyat Malaysia adalah berjumlah 600 juta ringgit. Ya, jadi ini yang kita perlu sedar, bahawa kes-kes ini akan berterusan selagi mana kita menggunakan teknologi digital dan selagi mana kita tidak melengkapkan diri kita dengan asas-asas kesedaran tentang isu-isu keselamatan cyber ini. Ini yang menyebabkan kita boleh terus terperangkap dengan pelbagai jenis perangkap yang semakin canggih modus operandi oleh penjenayah cyber itu. Sebab itulah kita menekankan penting aspek kesedaran tadi. Sebab itu kita ada acara seperti Hari Keselamatan Internet untuk kita mewar-warkan isu-isu ini, untuk kita mendedahkan isu-isu tentang ancaman cyber ini, untuk kita memberikan pengetahuan kepada pengguna-pengguna internet dan juga memberikan nasihat dekat mana mereka nak melaporkan. Contohnya dalam scam, isu-isu scam, sebenarnya kita ada satu usaha di peringkat kerajaan yang mana telah membangunkan satu pusat scam yang dipanggil NSRC, National Scam Response Center. Dan dalam National Scam Response Center itu dia ada key agency, badan-badan yang berautoriti, iaitu PDRM, Polis, SKMM, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, dia ada juga NFCC, National Anti-Financial Crime Center, dan juga Bank Negara. Jadi pihak bank diwakili oleh Bank Negara, pihak telco diwakili oleh SKMM, dan kita ada polis dan juga badan seperti NFCC yang merupakan badan yang melihat pada jenayah kewangan. Jadi mereka lah dengan ini supaya bila rakyat menghadapi isu-isu seperti ini, mereka terus melaporkan pada National Scam Response Center, nombor talian 997, supaya dengan ini terpusat. Di situ ada pihak yang berkaitan. Kami di Cyber Security Malaysia pun, walaupun kita menerima insiden, kita juga akan membantu dengan escalate juga isu itu kepada, tapi sebaiknya kita nak mencadangkan mana-mana berkaitan tentang isu-isu scam, kita dah tubuhkan pusat scam response center ini, maka adalah disarankan jika berlaku insiden tersebut, laporkan terus kepada mereka, sebab mereka juga adalah pihak-pihak yang berautoriti yang boleh memberikan bantuan, nasihat dan guidance kepada kita. Kita juga nak tahu tentang fokus dan juga keutamaan yang mungkin ingin dilaksanakan oleh Cyber Security
Malaysia sendiri dalam memenangi jenayah cyber ini? Okey, Cyber Security Malaysia sebagai sebuah agensi di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital, kami juga adalah merupakan sebuah technical specialist agensi pakar teknikal. Jadi fokus kami lebih kepada aspek teknikal. Jadi antara elemen yang kita bangunkan ialah keupayaan kita untuk mengurangkan risiko-risiko, contohnya seperti kebocoran data, kelemahan dalam sistem yang menyebabkan berlakunya pencerobohan. Jadi kita memberikan khidmat-khidmat teknikal kepada organisasi, kepada syarikat, malah dengan individu pun kita boleh bantu dari segi nasihat dan sebagainya. Kita juga sebagai badan yang memberikan latihan apa orang kata capacity building kepada orang-orang profesional, IT professional practitioner, supaya mereka mempunyai kepakaran, kemampuan, kompetensi untuk melindungi contohnya infrastruktur IT ataupun sistem organisasi mereka, syarikat mereka dan sebagainya. Jadi aspek teknologi, aspek apa orang kata people atau manusia, dan juga aspek program kesedaran tadi yang kita jadi kita melakukan program-program kesedaran, dan juga aspek satu lagi proses di sini kita membangunkan contohnya pensijilan, penilaian dan pensijilan berkaitan tentang pengurusan maklumat, keselamatan maklumat di dalam sebuah organisasi melalui satu pensijilan kita panggil Information Security Management System ataupun ISMS 27001, yang merupakan satu standard antarabangsa ataupun amalan terbaik di dalam kita menjaga dan melindungi maklumat dalam sebuah organisasi. Jadi ini antara inisiatif yang berterusan sebagai agensi teknikal, dan kita sebagai agensi teknikal juga memberikan bantuan kepakaran teknikal kepada agensi-agensi penguatkuasa. Contohnya polis. Ataupun mana-mana badan agensi penguatkuasa, contohnya bila siasatan digital. Maka dia memang memerlukan kepakaran contohnya forensik, penyiasatan forensik digital. Dan di sinilah Cyber Security Malaysia yang merupakan agensi pakar teknikal, kita memberikan bantuan penyiasatan teknikal tersebut dalam kes-kes mungkin kes polis, mungkin kes bank negara ke kes-kes agensi penguatkuasa yang berkaitan, tetapi kita di belakang memberikan, sebab kita di Cyber Security Malaysia kita ada satu makmal forensik digital yang diiktiraf di peringkat antarabangsa, yang dipanggil satu badan namanya American National Accreditation Board. Kalau dahulu dipanggil SCLAP, American Society of Crime Directors. Dan kita merupakan badan yang digital forensik yang pertama di Asia Pasifik mendapat pengiktirafan daripada badan Amerika ini, yang merupakan juga badan yang mengiktiraf dan mengakreditasi makmal forensik digital untuk FBI. Dan kita punya pakar-pakar forensik juga diiktiraf sebagai expert witness in court di bawah Criminal Procedure Code 399 di Malaysia. Jadi ini akan membantu pihak penguatkuasa di dalam membuat penyiasatan, khususnya berkaitan penyiasatan digital, kerana mereka memerlukan bantuan dan aspek teknikal untuk membolehkan mereka menjalankan penyiasatan yang berkaitan. Sempena dengan Hari Keselamatan Internet ataupun Safe Internet Day ataupun SID ini tu, mungkin Datuk boleh jelaskanlah apa program-program yang telah pun dilaksanakan oleh pihak Datuk sendirilah di Cyber Security Malaysia setakat ini tu. Okey, Hari Keselamatan Internet dia bermula pada 7 Februari. Tapi kita ada banyak program yang kita telah plan dan lancarkan. Selain daripada public service announcement yang kita telah mula sejak 7 Februari 2 hari lepas, yang juga di mana ada kenyataan yang daripada YB Menteri sendiri tadi, YB Fahmi, dan kita juga ada plan contohnya pertama sekali pada 18 Februari ini, which is just dalam next weekend, akan ada pelancaran program Jelajah Anti-Scam Kebangsaan 2023 pada 18 Februari, yang akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Menteri Komunikasi dan Digital di
di Petaling Jaya Selangor, iaitu di Ibu Pejabat Celcom Digi. Dan program ini adalah satu program jelajah di peringkat kebangsaan di 6 zon. Kita ada perancangan akan pergi ke Sabah, ke Sarawak, ke utara, kita pergi ke Perlis, kita pergi Pantai Timur, kita pergi ke Kelantan, dan penutupnya pada bulan 10 kita akan pergi ke Johor, yang dijangka akan ditutup oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital, iaitu Yang Berhormat Tioni Ching. Dan dalam ini adalah, di situ ada pelbagai program yang mana antaranya ialah seminar dan talk dan sebagainya, dan dia dilakukan secara bersama dengan pelbagai pihak, daripada contohnya dengan swasta macam Celcom Digi. Selain daripada, kita ada juga contoh daripada Bank Muamalat, itu dari segi swasta, dan kita ada juga dengan NGO, kita ada dengan MCPF, Malaysia Crime Prevention Foundation, dengan Persatuan Sesiasah Wanita Malaysia, dengan MCCA dan sebagainya. Dan di peringkat universiti pun ada. Kita ada kerjasama dengan URA, dengan UM dan sebagainya. Kita mahu melihat bahawa isu keselamatan cyber, isu scam, semua isu cyber ni adalah tanggungjawab bersama. Dia bukan hanya satu pihak, bukan hanya kerajaan, tetapi setiap dari kita, dari mana sektor apa yang kita ada, kita perlu bekerjasama, sebab menggembeling tenaga, menggembeling kepakaran, dan menggembeling juga pengalaman masing-masing untuk kita belajar from each other. Sebab ini adalah tanggungjawab yang bersama, bukan hanya satu tanggungjawab. Contohnya kerajaan saja. Saya tak kata kerajaan tidak bertanggung, tidak. Tetapi bagi saya, kerajaan sendiri pun kalau dia bersendirian tidak akan dapat mengatasi isu-isu ini juga. Dia perlu kerjasama semua pihak bagi kita menangani isu-isu ini. Dan ini adalah salah satu program utama di mana kita buat jelajah anti skam kebangsaan 23 daripada Februari ini, dan kemudian daripada bulan Jun, Julai, Ogos, September sampai Oktober penuh dengan aktiviti. Kedua, kita ada juga program yang kita panggil di peringkat antarabangsa. Pertama sekali di peringkat serantau. Sebab ini bila sebut alam cyber ni, dia tanpa sempadan. Jadi kita ada webinar serumpun ASEAN, di mana akan ada sesi-sesi webinar, dan 4 negara telah menyatakan komitmen, dan kita akan ada webinar di antara 4 negara ini, iaitu Malaysia, Singapura, Brunei dan Indonesia. Dan membincangkan pelbagai topik isu-isu tentang keselamatan cyber dan sebagainya. Dan kita juga ada program di peringkat antarabangsa di luar ASEAN, di mana akan ada program dipanggil webinar juga, iaitu OIC Cert, OIC Cert, iaitu Organization of Islamic Conference. CERT ni ialah Computer Emergency Response, maksudnya di kalangan negara-negara OIC. Contohnya antara negara yang akan terlibat dalam webinar ni, selain kita sebagai the main organizer, kita ada Oman, Pakistan, UAE, semua ini sama-sama kita bincang di peringkat antarabangsa, bagi semua menjelaskan bahawa isu ini bukan isu kat Malaysia saja. Isu ini adalah di peringkat ASEAN, di peringkat global. Jadi penting untuk kita memahami dan menyedari isu-isu ini. Itu webinar. Dan pada masa yang sama, kita juga ada program kempen Hari Keselamatan Internet, yang mana rakan-rakan kita tadi, daripada private sector, daripada NGO, universiti, mereka juga ada program-program yang mereka anjurkan sendiri, dan menggunakan bahan kempen yang sama, dalam konteks contohnya menggunakan tema Cyber Malaysia Madani, dan menggunakan bahan-bahan yang dikongsi bersama untuk terus memberikan pendedahan kepada pengguna internet mengenai isu-isu cyber ini. Jadi, dan kita sendiri di Cyber Security Malaysia sebagai penganjur utama, kita ada di portal kita di Cyber Security, iaitu www.cybersafe.my/safer internet day. Dalam tu ada banyak bahan-bahan modul yang boleh di-download, muat turun secara percuma, digunakan sebagai elemen untuk memberikan kesedaran, kefahaman kepada pengguna-pengguna internet mengenai isu-isu berkaitan keselamatan cyber. Okey, semakin menarik sebenarnya penjelasan yang Datuk kongsikan bersama dengan kami, tapi kita akan berehat
dulu buat seketika. Tapi sebelum kita berehat, kita ambil dulu satu panggilan yang sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Ridwan dari Pulau Pinang difahamkan sudah pun bersiap sedia di talian kami. Assalamualaikum Ridwan. Ya, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Tuan Sekali. Ya. Ya, ni Apple Sah, tajuk malam ni best dan ahli panel. Ini saya ada dua soalan Okay. Pertama, saya tengok Malaysia telah menuju kepada ke arah IR 4.0 tetapi jenayah cyber ni kemakin meningkat. Apakah langkah yang berkesan supaya terhindar dengan jenayah ini? Okey. Yang kedua, saya tengok apa teknologi cyber ni saya tengok apa yang ada di Malaysia ni, saya tengok dalam kenyataan sebarang dia kata apa lapuk. Cyber terus meningkat. Okey. Polis pula dia tidak cukup apa peralatan. Birokrasi beli aset. Ada birokrasi komen dalam hal ini tuan. Minta sebab kita tengok tegak pun tak boleh kan. Okey. Itu yang kedua lah. Minta tuan ulas dalam ini. Sekian, terima kasih. Wassalam. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Menarik sebenarnya persoalan yang dibagikan oleh pemanggil kita Ridwan dari Pulau Pinang, dan saya percaya anda yang juga mungkin berada di luar sana yang sedang mengikuti program ini juga mungkin ingin bertanya apa saja ataupun berkongsi pandangan, pengalaman anda yang anda alami barangkali yang boleh kita kongsikan bersama dengan tetamu yang berada di studio. Apapun, panggil kami di dua nombor yang kami sediakan kepada anda, 0326979767 dan juga 0326979768. Kita rehat dulu dan kembali selepas ini. Okey, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang topik yang cukup penting sebenarnya, iaitu ke arah kesejahteraan cyber, dan tentunya kita masih lagi bersama dengan tetamu yang berada di studio ruang bicara ini bersama dengan saya, itu yang berbahagia Datuk Dr. Haji Amiruddin Abdul Wahab yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif di Cyber Security Malaysia. Baik, Tok, tadi Ridwan dari Pulau Pinang membangkitkan dua persoalan yang saya kira cukup penting dan menarik juga sebenarnya. Yang pertama ialah tentang walaupun kita sekarang ini dalam proses beralih ke apa yang disebut sebagai IR 4.0, tetapi dia melihat bahawa jenayah cyber itu dikatakan semakin meningkat. Apakah ini satu fakta ataupun pandangan Datuk sendiri bagaimana? Apakah ini betul atau tidak? Okey, baik, terima kasih Syarikawi. Bila kita sebut tentang IR 4.0 ataupun biasa kita panggil Industry Revolution 4.0 dia sebenarnya berkait tentang bagaimana teknologi digital secara umum yang mendigitalkan hampir ke semua sektor-sektor industri. Kalau dulu mungkin kita fokus pada teknologi maklumat, IT sahaja, tetapi sektor teknologi digital ini dia telah mula masuk kepada hampir semua sektor, dan sektor kewangan, sektor industri, manufacturing ataupun production dan sebagainya, semua dah ada. Jadi ini menyebabkan dan mereka connected ataupun berhubung kepada internet. Sebenarnya semakin kita connected ataupun semakin kita berhubung kait dengan internet, sebenarnya kita makin terdedah dengan ancaman cyber. Jadi ini yang kita kena faham. Jadi bila mana kita terdedah, yang penting ialah bagaimana kita melindungi diri kita. Sebab bila kita terdedah, akan ada ancaman tersebut, akan ada serangan tersebut. Sebab itu dia meningkat. Tetapi yang penting ialah sejauh mana serangan tersebut berjaya atau tidak. Di sinilah pentingnya kita sebagai pengguna internet yang saya kata tadi, perlu ada ilmu asas tadi ini. Bagaimana nak melindungi diri kita daripada serangan-serangan tersebut. Kalau dalam konteks industri, contohnya kita tahu kita dah mula connected ataupun berhubung kait dengan internet, maka kita perlulah memastikan bahawa prasarana atau infrastruktur kita mempunyai sistem keselamatan yang dapat melindungi organisasi kita daripada serangan-serangan tersebut. Mungkin dengan adanya sistem seperti kalau biasanya orang pakai firewall, kita ada antivirus dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang serangan itu makin canggih, maka kita perlu ada protection yang lebih canggih melalui contohnya detection atau malware detection yang untuk yang membolehkan kita
mengurangkan risiko tersebut, ataupun kita pasang DLP, data leakage protection, supaya tidak ada data-data bocor keluar dan sebagainya. Jadi maksudnya kita kena mengambil kira, dan pada masa yang sama bagi saya sebenarnya dia lebih penting selain daripada teknologi ialah manusia itu sendiri. Kita sebagai pengguna kadang-kadang kita ada semua teknologi ini, canggih macam mana pun, tapi kalau kita sebagai pengguna leka dan lalai, contohnya lah tiba-tiba datang email kepada kita, entah daripada mana, dia kata ada link yang kita kena klik. Kita klik link tu, sebenarnya kita yang mendedahkan organisasi kita dari serangan tersebut. Bila mana kita klik link yang kita tak tahu bahawa kemungkinan adanya kod-kod hasad ataupun malware, serangan malware tersebut, yang menyebabkan penyerang cyber dapat entrance untuk masuk ke dalam sistem kita. Saya ingin mencelah sedikit di sini, Datuk, ya. Daripada apa yang Datuk perjelaskan itu, dan daripada apa yang dibangkitkan oleh Ridwan dari Pulau Pinang tadi, kita juga tahu bahawa negara kita juga sekarang ini sudah pun beralih ataupun dalam proses untuk beralih sepenuhnya kepada apa yang kita panggil sebagai digitalization itu sendiri. Ekonomi sendiri pun disebut sebagai kita akan beralih kepada ekonomi digital. Tetapi are we ready sebenarnya tu secara keseluruhannya untuk menghadapi cabaran yang akan kita terima bila kita beralih kepada full digitalization itu sendiri? Ya, soalan yang menarik sebenarnya, sebab bila kita sebut tentang digitalization ini, semua boleh kata negara, semua organisasi nak menuju ke arah itu. Yang menyebabkan kita bila dah digitalize, kita akan connected. Dan bila kita dah connected kepada internet, kita yang saya kata tadi semakin terdedah. Dan di sinilah elemen saya kata tadi, kita perlu mengambil kira bahawa apa juga usaha yang kita buat ke arah pendigitalan, termasuklah industri revolution tadi 4.0 dan sebagainya, dia perlu mengambil kira elemen keselamatan daripada mula. Kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil security by design. Bukannya kita memikir buat dulu inisiatif, buat dulu sesuatu program dan sebagainya, tetapi baru fikir keselamatan cyber itu kemudian. Saya nak bawa analogi yang contohnya lah, untuk mungkin bagi kita nak faham kepentingan keselamatan cyber ni diambil kira daripada mula, security by design. Contohnya katalah Syarkawi, saya beri Syarkawi kata here kunci kereta Lamborghini, drive lah, bawa lah dekat bukit, sebelah area bukit, kan? Tapi tanpa ada brake, yang merupakan cyber security element. Faham tak? Jadi adakah kita sanggup untuk drive Lamborghini itu di bukit? Tambah-tambah macam Cameron Highland ke, faham tak? Lamborghini ni, tapi tak ada brake, sebab cyber security is the brake. Pasti kita tak berani, walaupun kita kata brake ni sebenarnya menghalang kita bergerak, tapi hakikatnya dengan brake inilah kita boleh, orang kata we can go far, kita boleh pergi jauh dan pergi melaju. Tak? Sebenarnya kerana ada brake itulah baru kita berani memandu kereta kita dengan lebih laju dan lebih jauh. Jadi kalau sesebuah kereta didesain tanpa brake, maksudnya tanpa cyber security, maksudnya kalau kita ada ekonomi digital, tetapi tidak kita mengambil kira dalam desain ekonomi digital atau digitalisasi kita aspek keselamatan, maka sebenarnya kita tidak boleh pergi jauh dan tak boleh pergi laju. Begitu juga dengan era industri revolusi 4.0 tadi dan sebagainya. Apa juga usaha, dia perlu datang seiring. Sekali bersama dengan keselamatan cyber, elemen security ini, daripada mula, security by design. Bukan orang kata security as an afterthought, satu yang kita fikir kemudian. Maksudnya contohnya kita pasangkan dulu sistem ITT kita, pastikan dia jalan, baru kita fikir security atau aspek keselamatan cyber. Sebaliknya, mestilah elemen keselamatan cyber itu diambil kira dari permula semasa desain sistem itu. Jadi begitu juga dalam era digitalisasi, IR 4.0 ke, ataupun dalam konteks ekonomi digital ke, kita boleh, sebab macam mana pun memang kita dunia sedang menuju ke arah itu. Kita tak boleh menolak, kecuali lah kita rasa kita dah duduk sendiri, tak ada connected dengan mana internet, berhubung secara kalau itu pilihan kita, kan? Dan kalau nak kata selamat, memang itulah selamat, sebab tak akan ada serangan cyber kalau kita tak connected. Betul. Tapi kita
tahu bahawa itu adalah tidak mungkin dalam realiti sekarang. Jadi yang perlu ialah kita menyediakan diri kita dengan apa yang kita perlu. Itu yang kita asas-asas tadi. Yang penting dia faham bahawa walaupun dia nak menuju kepada digitalisasi, walaupun nak mengagresifkan ekonomi digital, aspek keselamatan perlu dimasukkan sebagai elemen awal di dalam apa jua perancangan, supaya dengan itu kita lebih bersedia. Persoalan yang kedua tadi pun yang dibangkitkan oleh Ridwan pun tak tahulah sejauh mana betul ataupun tidaknya, tapi dia berpandangan bahawa dari segi teknologi cyber yang ada di negara kita ini dikatakan sudah pun lapuk sebenarnya, ditambah pula dengan birokrasi yang mungkin kadang-kadang menyukarkan perkara-perkara ini dilaksanakan dan sebagainya. Sejauh mana betul ataupun tidaknya statement seperti ini? Pertama sekali kita kena faham bahawa teknologi ini dia berubah cepat. Kelajuan teknologi kita pun tak boleh nak cope. Betul. Dan bukan setakat dia berubah cepat, dia sampai ke level yang mana sekarang ni dia dah converge antara satu dengan lain. Dan kita tahu pula teknologi IT, teknologi ini semua bukanlah satu kos atau bukan satu pelaburan yang apa orang kata murah. Namun isu teknologi sebenarnya selagi mana kita boleh memanfaatkan untuk apa yang kita nak capai, kita boleh. Yang bagi saya yang lebih penting ialah bagaimana kita nak menangani isu-isu serangan cyber tadi dengan mengambil kira kita mempunyai ilmu asas tadi. Itu yang bagi saya lebih penting. Sebab teknologi akan berubah. Kita pun memang macam kami di agensi teknikal sentiasa kena memahami new teknologi. Contohnya nanti kita ada 5G. Jadi kita kena macam mana nak pastikan. Jadi kita bagi agensi kita akan explore itu, area yang itulah. Tapi bagi saya dalam konteks teknologi cyber, especially keselamatan cyber, kita sebenarnya tidak jauh ketinggalan. Yang mungkin ramai tak percaya dan tak tahu. Tetapi hakikatnya, contohnya dalam satu survey atau kajian oleh Global Cyber Security Index, Indeks Global Keselamatan Cyber oleh International Telecommunication Union pada 2020, Malaysia disenaraikan antara negara yang top 10 di bidang keselamatan cyber. Dan kalau tengok di sini sebenarnya kita tidak kurang dengan kepakaran teknologi, walaupun kita akan juga bekerjasama, tapi dari segi aspek komitmen kita kepada bidang keselamatan cyber antara yang terbaik di rantau ini. Teknologi memang akan sentiasa berubah, dan kita memang kena cope dengan teknologi yang ada, yang nak tak nak macam saya kata tadi, sebab bila pergi menuju ke digitalisasi, kita, untuk memudahkan proses harian sama ada untuk bisnes ke, untuk kita punya personal daily lah dan sebagainya. Tetapi saya melihat penting untuk kita selalu menekankan elemen keselamatan cyber di peringkat awal. Dan dia sebenarnya bila sebut elemen keselamatan cyber, bagi saya yang paling penting ialah manusia itu sendiri, sebab rantaian yang paling lemah di dalam bidang keselamatan cyber adalah elemen manusia. Betul. Saya nak tanya satu soalan tu. Tadi sebelum masuk ke studio ni pun saya sembang-sembang dengan rakan-rakan di luar sana, dan ini satu persoalan yang menarik jugalah. Antara isu yang menjadi kebimbangan kita dan ianya dimainkan dengan begitu meluas sekali, terutamanya di media-media, tentang kebocoran data-data pribadi ini tu. Macam mana ianya berlaku dan apa langkah yang perlu kita lakukan ialah dalam usaha untuk menyekat daripada kebocoran data-data pribadi ini yang begitu meluas sekali berlaku ketika ini. Di Malaysia kita ada sebuah entiti namanya Jabatan Perlindungan Data Pribadi. Sebuah agensi atau sebuah jabatan di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital. Mereka bertanggungjawab sebagai badan kawal selia isu mengenai perlindungan data pribadi. Dan kita tahu dalam organisasi, khususnya di syarikat-syarikat dan sebagainya, banyak memproses data, data-data kita. Dan kalau ikutkan berdasarkan Akta Perlindungan Data Pribadi yang dikawal selia oleh JPDP, data-data yang kita kongsi
hanya boleh digunakan untuk transaksi yang tersebut sahaja, tapi tidak boleh dijual. Tapi isunya ialah kadang-kadang organisasi tersebut sama ada mereka mempunyai mereka mempunyai persediaan untuk melindungi data tersebut atau tidak. Dan ini antara cabaran. Kita tahu bahawa data adalah macam satu aset yang penting di alam digital, digital ekonomi ni. Jadi orang sentiasa nak cuba ceroboh sistem kita untuk mendapatkan data-data tersebut. Maka di sinilah apa jua organisasi, tak kira di sektor mana, penting bahawa semua organisasi tersebut yang mendapat data-data daripada publik, daripada rakyat, perlulah memastikan mereka mengamalkan amalan terbaik dalam melindungi data-data tersebut. Namun kita tahu, saya betul yang kata tadi, penyelenggara cyber ni memang bijak. Nak tak nak, kadang-kadang ada je cara mereka boleh mendapatkan data tersebut, melalui bila ada berlaku penggodaman dan sebagainya. Dan mereka selalunya tidak menjual data-data ni secara umum, dia akan jual macam dipanggil macam dark web, web gelap, yang mana di situ data-data tu dijual, dan data-data inilah yang kadang-kadang diguna balik untuk mungkin scam kita. Tiba-tiba kita dengar ada orang call, kita macam mana dia tahu nama kita dan sebagainya. Sebab data-data kita dah diambil lah oleh penyelenggara cyber tersebut. Jadi di sinilah macam contoh kalau berlaku call-call yang sedemikian dan kita tahu ini adalah scam, maka di sini saya kata tadi, kita ada pusat bantuan NSRC, National Scam Response, untuk kita rujuk dan untuk kita dapatkan bantuan. Dalam konteks perlindungan data peribadi, kita ada badan penguatkuasa seperti JPDP yang memang bertanggungjawab untuk memastikan regulation atau kawal selia mengenai isu ni. Jadi mereka lah pihak penguatkuasa yang akan membuat menyiasat dan menguatkuasa undang-undang dan memberikan penalti dan sebagainya. Kami di Cyber Security Malaysia adalah agensi teknikal yang akan membantu dari segi siasatan. Jadi sebab kami ada agensi teknikal keselamatan cyber, tetapi autoriti perlindungan data peribadi adalah di bawah Jabatan Perlindungan Data Peribadi, berasaskan kepada Akta Perlindungan Data Peribadi PDPA Act 2010. Jadi memang kalau ikutkan, memang kita nasihatkan semua mengambil langkah untuk melindungi, tapi dalam keadaan konektiviti yang ada, yang kadang-kadang mungkin kecuaian organisasi ke, kecuaian individu ke dan sebagainya, kebocoran itu berlaku, maka di situ jika ada, hubungilah pihak JPDP dari segi aspek perlindungan data peribadi. Manakala jika berlakunya penipuan dalam talian, scam dan sebagainya, boleh hubungi pihak National Scam Response Center, NSRC, di 997, yang mana dalam tu ada, saya kata tadi, ada polis, SKMM dan sebagainya. Dan jika perlu juga bantuan teknikal dan sebagainya, boleh hubungi kami seperti mana yang saya katakan tadi di Pusat Bantuan Cyber 999, yang mana sebab kita punya Pusat Bantuan Cyber 999 ni, kita memang ada link dengan hampir ke semua pihak penguatkuasa atau law enforcement agencies di dalam negara. Jadi kita akan bekerjasama membantu, dan dalam konteks kami lebih kepada agensi teknikal, sebab kami bukanlah badan penguatkuasa, tapi kami ada agensi teknikal yang membantu badan-badan penguatkuasa, khususnya dalam aspek-aspek penyiasatan dan memberikan khidmat teknikal. Bila Datuk sebut tentang scam ataupun ialah ini pun satu isu yang selalu berlaku, masih lagi berlaku sebenarnya. Ada juga yang mengatakan bahawa scammers ini sebenarnya adalah satu kumpulan ataupun grup yang beroperasi bukan saja di dalam negara kita, tetapi juga on international level sebenarnya. Apakah ini betul tu? Dan ianya menjadi begitu sukar sebenarnya untuk dikawal? Yes, betul. Dia yang kata organized cybercrime syndicate. Saya nak ceritakan ini pengalaman saya. Saya dalam 6-7 tahun yang lepas, saya pernah menghadiri satu conference persidangan yang mana saya merupakan salah seorang ahli panel, dan bersama saya sebagai ahli panel adalah wakil daripada FBI. Yang merupakan wakil daripada kedutaan US di Malaysia, tapi dia adalah orang FBI yang fokus kepada aspek-aspek cyber security. Dia berkongsi tentang bagaimana kompleks dan canggihnya
sindiket jenayah cyber ni, organisasi cyber crime ini. Dia kata kalau kita tengok dalam sebuah syarikat korporat, kita mungkin ada CEO, kita ada Chief Technology Officer, ketua pegawai teknologi, kita ada ketua business development, pembangunan perniagaan, human resource, sumber manusia dan sebagainya. Kita nampak dalam sebuah syarikat korporat. Dia kata organisasi cybercrime atau sindiket jenayah cyber ni juga, mereka juga mempunyai struktur itu. Mereka ada CTO-nya, CEO-nya, dia ada human resource-nya, dia ada macam korporat, tapi kita tak tahu sebab dia adalah virtual, alam maya. Dia bukan macam fizikal yang kita nampak. Betul. Ya. Dan mereka, kalau macam kita yang fizikal ni, semua orang kita kat sini. Tapi mereka menggunakan kepakaran daripada mungkin CEO ni dekat negara X. Yang teknologi, pegawai teknologi, yang CTO, Chief Technology Officer atau pegawai teknologi ni mungkin daripada negara Y. Jadi mereka daripada pelbagai negara menggembeling dan membuat secara dalam satu virtual organisation untuk melakukan jenayah tersebut. Jadi memanglah canggih. Jadi it's not because cyber adalah bukannya kata alam ada border, ada sempadan. Dia adalah satu yang tanpa sempadan. Ini cabaran. Jadi sebab itu kadang-kadang tu mungkin kes tu jenayah yang dia punya sindiket itu di luar negara, tapi fokus kepada Malaysia dan sebagainya. Jadi ini yang menyebabkan tidak mudah. Alam cyber ni satu yang dengan orang kata tak nampak, anonymity, tanpa nama dan laju dan sebagainya. Di sinilah peranan kerjasama di peringkat antarabangsa juga penting. Sebab nature alam cyber itu sendiri adalah tanpa sempadan. Dan nature internet itu sendiri adalah tanpa nama. Dan fast, itu laju. Jadi memang itu dia cabaran yang sangat berbeza dibandingkan dengan jenayah biasa. Dalam menghadapi cabaran seperti ini, Datuk, apa yang Datuk dan rakan-rakan di Cyber Security Malaysia lakukan sebenarnya selain daripada kerjasama dengan di peringkat antarabangsa, locally juga apa yang Cyberjaya Cyber Security melihat? Sebab itu kita di peringkat domestik kita banyak buat kerjasama dengan pelbagai pihak di government. Contohnya kita macam contohnya di cyber security kita ada link ataupun hubungan dengan hampir ke semua pihak penguatkuasa. Dan kita juga dalam konteks pembangunan kapasiti dan pembangunan latihan, kita ada kerjasama dengan universiti. Kita juga ada kerjasama dengan badan-badan NGO, macam saya sebut tadi dalam program dan sebagainya. Kita juga ada kerjasama dengan pelbagai agensi-agensi kerajaan yang lain. Sebab kita lihat isu cyber ni tidak ada satu entiti yang boleh urus atau handle semua. Malah dalam konteks negara pun tidak ada satu negara yang boleh mengurus dan handle isu-isu kekerasan cyber ni bersendirian. Perlunya ada kerjasama. Dan dalam konteks kami di Cyber Security Malaysia, contohnya kita sangat aktif di peringkat antarabangsa serantau, khususnya di Asia Pasifik. Kita ada badan kita panggil CERT, Computer Emergency Response Team. Ini adalah badan teknikal yang berkaitan tentang isu-isu insiden cyber. Dan Cyber Security Malaysia telah menjadi bukan setakat ahli, kita merupakan one of the founding members sejak 1997. Dan 25 tahun yang lalu. Malah sekarang kita adalah juga pengerusi kepada Asia Pacific Computer Emergency Response Team. Jadi kita melihat kepentingan kerjasama ini bagi sama-sama berkongsi pandangan, maklumat, knowledge sharing, perkongsian maklumat bagi kita menangani isu-isu cyber yang sentiasa berubah modus operandi dia. Sebab penjenayah cyber ni dia pandai. Dia akan berubah taktik dia, modus operandi dia daripada semasa ke semasa. Jadi bila mana kita sebagai pengguna internet tidak didedahkan dengan isu-isu ancaman cyber dan modus operandi mereka, ini yang menyebabkan kita boleh terjatuh ataupun terjerumus dengan perangkap mereka. Dan inilah realiti. Sebab itu saya kata tadi, walaupun kita ada teknologi yang canggih mana-mana pun, sebenarnya mana-mana di dunia pun, sama ada di US, yang kalau di rantau kita dikatalah Singapura, in fact antara Singapura antara negara yang paling connected, dan dia juga antara yang paling tinggi juga ancaman cyber ni. Itu biasa. Begitu juga dengan US. Sebab isu dia ialah
the more we are connected, semakin kita berhubung dengan alam cyber ini, sebenarnya risiko untuk kita diserang itu ada. Saya tak kata kita kena, tapi risiko itu ada. Jadi di sinilah pentingnya kita mempersediakan diri kita, melengkapkan diri kita dengan persediaan yang sewajarnya. Dan bermula dengan, kalau secara kita sebagai individu, basic sekali ialah ilmu asas. Ya, betul. Dan itu balik pada kait dengan Hari Keselamatan Internet. Kenapa kita anjurkan program ini? Supaya kita mendedahkan tentang isu-isu ini. Dan memberi kesedaran sebenarnya. Ya, penting. Dia bermula dengan manusia. Sebab apa-apa pun semua ni berkaitan dengan manusia juga. Ya, betul. Dan dia manusia jugalah orang kata the last line of defense. Ya, betul. Ya. Okey, kita dah di penghujung sebenarnya, Datuk. Tinggal lebih kurang 3 minit lagi. Saya juga nak dapat pandangan Datuk tentang Cyber Malaysia Madani. Itu apa dipanggil sebagai tema yang dipilih ataupun sempena dengan sambutan Hari Cyber ini, dan mungkin Datuk boleh ceritakan kenapa Cyber Malaysia Madani itu dipilih sebenarnya. Ya, kita tahu kerajaan sedang telah memperkenalkan konsep membangun Malaysia Madani, dan sebenarnya dalam elemen Malaysia Madani itu ada yang kita rumuskan sebagai konsep berkaitan tentang nilai, etika dan akhlak. Dan ini kita nampak dan kita kumpulkan di situ ada 3 elemen yang menyebabkan kita menjurus kepada kenapa kita sebut Cyber Malaysia Madani. Pertama, etiket ataupun etika. Bila kita sebut etika, maksudnya sini, bila kita berada di alam cyber, kita kena ada adab, kita kena menghormati, kita kena ada tanggungjawab dan empati pada orang lain. Jangan kita hanya contohnya buat statement sembarangan, tidak beradab dan sebagainya. Itu pertama. Kedua, kita kena ada pengetahuan. Maksudnya di sini kita kena mengenali, mempelajari, memahami isu-isu trend-trend cyber tadi. Dan kita perlu mempunyai amalan terbaik. Contohnya ada best practices. Contohnya smartphone kita kena ada antivirus. Kalau komputer kita ada, kenapa kita tak letak antivirus dalam smartphone kita? Sebab dia operating system juga. Ketiga, aspek kesedaran. Selain daripada isu pengetahuan asas, sebaiknya jika boleh kita juga meningkatkan lagi ilmu pengetahuan kita tentang modus-modus operandi penjenayah tersebut. Dan kita membangunkan konsep kawal kendiri. Dan pada masa sama kita menyebarkan kesedaran tentang isu keselamatan kepada orang lain. Maksudnya now kita jadi advocate. Jadi dengan gabungan konsep etika, pengetahuan dan kesedaran, 3 elemen ini, disitulah kita kaitkan balik dengan konsep Cyber Malaysia Madani, dalam kita membina sebuah masyarakat cyber yang selamat dan sejahtera, yang mengambil kira aspek 3 elemen tadi, iaitu etika, supaya etika, pengetahuan dan kesedaran, supaya kita selamat bila mana kita melayari alam cyber. Okey. Terima kasih banyak-banyak sebenarnya kepada Datuk Dr. Haji Amiruddin Abdul Wahab kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini. Saya sendiri pun mendapat gambaran yang semakin jelas sebenarnya, dan mungkin kita juga mengharapkan bahawa penonton-penonton kita juga memberi tumpuan, dan mereka juga harus sebenarnya mempersiapkan diri mereka dalam menghadapi cabaran alam cyber ini, kerana ini merupakan sesuatu yang tak dapat kita lari sebenarnya. Dan macam Datuk sebutlah, kalau kita ingin beralih kepada alam digital, maka inilah antara cabaran-cabaran yang harus kita hadapi, dan mempersiapkan diri kita untuk menghadapi segala cabaran dan juga kemungkinan-kemungkinan yang akan berlaku. Jadi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara, dan saya juga sebenarnya tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada penaja baju batik saya sebenarnya, Datuk, iaitu kepada syarikat Maidin. Jadi terima kasih banyak-banyak, dan seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi.